Okey, hari ni kita akan tengok subtopik. Bab yang pertama. Okey, bab yang mudah-mudah dulu, iaitu apa yang bab pertama? Aku lupa tajuk dia ni. Tema yang pertama iaitu asas fizik. Bab yang pertama adalah pengukuran. Bab 1 Ya kan ni? Okey, pengukuran. 1.1 je hari ni, iaitu kuantiti fizik Pertama. Boleh teruskan Boleh. Kalau ikutkan zaman sekarang ni kena belajar di rumah kan. Bila belajar di rumah ni, kalau kamu perasan fizik kamu tu 1.5 jam je seminggu. Jadi kalau ikutkan, kamu kena belajar, kena cover banyak benda dalam 1 minggu sebenarnya. Bukan 1.1 je. Kalau ikutkan yang tahun lepas, memang diorang tidak sempat. Di hujung-hujung memang semua semput nafas. Maksudnya semua sesak nafas. Sebab memang gitulah kalau belajar di rumah ni, jadual belajar tu dia tidak sebanyak yang macam di sekolah. Jadi kamu kena, walaupun kamu memang kena suruh baca 1.1, tetapi sepatutnya kamu kena baca lebih daripada apa yang diminta lah. Begitu. Jadi sebab bukan apa, sebab nanti bila hujung-hujung yang susah kamu juga yang susah. Begitu. Kan? Okay. Okay. Amirul memang mau ambil Amirul. Oh, Amirul. Muhammad Amirul. Ni geng-geng yang besar-besar ni Adika? Ya, cikgu. Okey. Okey, jadi yang join sekarang ni semua sudah baca 1.1 ni? Sudah, cikgu. Okey, kalau sudah kita boleh cepatkan. Kalau diam tu maksudnya sedang membaca ataupun entah tak tahu apa. Tapi kena tapi kena bacalah, okey? Kamu kena baca awal lah. Okey, jadi ini adalah peta konsep yang mana kita akan cover yang sebelah kuantiti fizik, yang cabang di sebelah kiri yang ini ni. Ni. Ini untuk hari ni. Buku teks kamu tu ada di belakang bab 1. Bab 1 yang di hujung bab 1 tu dia ada peta ini. Saya ambil di buku teks kamu je ni dalam PDF tu. Okey, jadi. Okey, jadi 1.1 adalah tentang kuantiti fizik. Sebahagiannya kamu sudah belajar di tingkatan 1. Tingkatan 1. Dia ada kaitan sebab batch kamu KSSM. Dia ada kaitan dengan matematik, bab yang kamu belajar dalam matematik, bab yang kamu belajar dalam sains. Jadi kalau kamu lupa, siap sedialah untuk bersusah payah. Tidaklah. Maksudnya kamu kena ulang kaji yang berlebihan lah nanti. Okay? Okay, jadi untuk yang pertama, apa yang kita akan tengok hari ni? Okay. 1.1 saya lupa mau tulis sekarang kan. 1.1 kamu akan diperkenalkan dengan kuantiti fizik. Kuantiti fizik. Okey, kuantiti fizik ni ada di tingkatan 1 kalau kamu tengok buku sains kamu. Kalau ada simpan buku rujukan, boleh rujuk baliklah, senang. Kalau ada nota boleh tengok balik lah. Okey, yang pertama kamu mesti boleh menerangkan kuantiti fizik. Okey, yang pertama. Yang kedua, kamu boleh menerangkan dengan contoh kuantiti asas dan terbitan. Ini mesti ada dapat. Apa itu kuantiti asas, apa itu kuantiti terbitan. Kuantiti asas ada kamu belajar dulu tingkatan 1. Kuantiti asas. Kuantiti terbitan
Secara tidak langsung kamu sudah belajar sebelum ni. Tapi mungkin istilah terbitan tu kamu baru dengar lah. Tapi sebenarnya dia adalah apa yang kamu sudah belajar lah. Okay? Yang ketiga adalah kamu mesti boleh memerihalkan kuantiti terbitan dalam sebutan kuantiti asas dan unit asas SI. SI itu adalah apa tu SI? SI C. Unit asas C. Apa tu? SI. Apa itu SI? Sub-inspector. Aduh, tak apa. Sambung je. SI itu adalah simbol. SI bukan simbol. Kalau simbol SYM simbol. Okay, tak apa. SI itu adalah dalam bahasa France, iaitu kamu tengok buku teks kamu, dia ada tulis Sistem Internasional. Ada dalam buku teks. Dalam Google, kamu Google lah SI itu apa. Dalam bahasa France, Perancis. Okay, France lah. Kalau orang Perancis disebut France. R tu macam tebal dia punya sebab France. Okay, cuba kamu sebut France. Malu-malu France simbol. Ni yang tadi. Okay, sistem maksudnya standard lah standard international tu antarabangsa. Maknanya semua negara pakai unit yang sama. Yang inilah yang kita akan belajar ni. Itu je. Okay. Okay, yang keempat, ini yang ketiga. Yang keempat, menerangkan. Kamu boleh menerangkan. Kalau Aunty Petrin bilang menerangkan dengan contoh kuantiti skalar dan kuantiti vektor. Maksudnya kamu kena tahu mana satu yang dipanggil kuantiti skalar, mana satu yang dipanggil kuantiti vektor. Macam mana mau kenal dia. Itu yang keempat. Okay, jadi kita tengok. Saya tidak detail sebab kamu sudah baca. Saya akan fokus nanti lebih masa kepada latihan formatif 1.1. Jadi ini kamu sudah baca kan? Bila kamu sudah baca, saya tanyalah kan? Boleh saya tanya? Boleh kalau saya tanya boleh ke ni? Saya sebut je nama siapa. Ni masuk dalam YouTube ni. Kalau kamu jawab betul, tahniah lah. Orang bangga nanti masuk suara dalam YouTube tu. Boleh. Okay, Hafiz boleh. Hafiz, saya tanya kamu lah. Kamu kata boleh kan? Okay, Hafiz, saya tanya kamu. Okay, masa ni. Masa adalah kuantiti apa? Asas ke terbitan? Saya tanya Hafiz. Sebab dia seorang je kata boleh, yang lain tak tahu. Kuantiti asas, betul. Mesti tengok buku kan? Tidaklah kan, mesti kamu jujur. Okay, baik, betul kuantiti asas. Masa adalah kuantiti asas. Tapi tak payahlah ajar yang asas-asas ni. Okay, kuantiti asas ada berapa? Yang lain, siapa-siapa je jawablah. 4 kan? 7. Ariel. 7. Betul, Ariel betul 7. 4, astagfirullahalazim. Bukan 4. 7. Okay. Yang kamu belajar tingkatan 1 dulu, kuantiti asas ada berapa tingkatan 1? Kamu sudah belajar sebahagiannya. Tingkatan 1 kamu belajar 5. 5. Tingkatan 1 kamu belajar 5. Tingkatan 4 sekarang ni ada tambahan 2 jadi 7. Okay, 7 lah. Okay. Mau tengok mana lagi. Inilah, terus pergi ke inilah kan. Jadi kuantiti fizik tu. Jadi kuantiti fizik tu apa? Kamu belajar dulu kuantiti fizik itu adalah kuantiti yang boleh diukur. Boleh diukur. Maknanya menggunakan alat lah. Pembaris ke, voltmeter ke, ammeter ke. Okay, itu kamu sudah tahu sebelum ni.
Kuantiti fizik ada 4 jenis. Dia jatuh kepada 4 jenis. Yang dipanggil kuantiti Adilah. Yang pertama kuantiti asas kan? Adilah. Okey, bagus. Adilah asas. Yang kedua dipanggil kuantiti terbitan. Bagus Victoria. Saya syok sendiri je lah. Yang ketiga dipanggil kuantiti skala. Yang keempat dipanggil kuantiti vektor. Okey. Okey, kuantiti asas yang ni kamu sudah study. Okey, Tania. Ada dalam buku teks PDF tu. Okey, dia ada 7 lah ni kuantiti asas dia ni. Ini nama dia, nama ni. Okey, ini nama kuantiti fizik itu, nama kuantiti fizik itu, kuantiti asas lah. Kuantiti fizik asas, maknanya yang asas. Okey, yang ini dia panggil apa? Ni. Simbol. Simbol. Okey, ada jawapan lebih tepat? Salah. Singkatan. Simbol, sebenarnya simbol tu sudah betul. Simbol sudah betul. Cuba ada tambahan dia. Simbol kuantiti fizik. Itu jawapan lebih tepat. Sebab apa? Kamu akan, saya yakinlah 150% kamu mesti confuse antara simbol kuantiti fizik dengan simbol unit. Ini di belakang ni dia panggil simbol juga. Ni simbol unit. Okey. Tapi jangan bimbang, kamu akan keliru lah. Kamu akan keliru, jangan bimbang. Okey. Simbol SI. Bukan saya doakan supaya keliru, bukan. Tapi kamu akan keliru lah. Gitu. Okey. Tapi tak apa. Mana tadi mouse aku ni? Yang ni. Okey, jadi ini dia panggil simbol unit. Simbol unit yang tengah-tengah ni, yang ni dipanggil apa? Unit SI. Ni dipanggil unit SI ataupun unit saja pun boleh. Unit SI. Ini simbol unit. Yang ini simbol kuantiti. Yang ini dia panggil kuantiti. Okey, kuantiti fizik lah. Yang ni simbol kuantiti fizik. Jadi itu kamu sudah baca kan? Nama-nama. Ada beberapa yang kamu biasa, yang dulu kamu belajar meter, kilogram, saat, Kelvin, itu sudah biasa. Ampere. Ampere ni arus. Ni yang baru, mol dengan kandela. Kandela. Okey. Okey, ada simbol unit yang namanya orang. Kamu tengoklah di sini. Jadi kita kenal nama orang, dia guna huruf besar lah. Contohnya sepatutnya ampere ni nama orang A besar lah. Kelvin pun nama orang. Okey, macam mana saya boleh tahu? Daripada penggunaan capital letter ataupun small letter. Kalau K besar tu, A besar tu maknanya nama orang. Okey, orang itu yang memperkenalkannya ataupun menjumpainya. Okey, itu kuantiti asas. Kuantiti asas. Jadi apalah kuantiti asas ni? Apa benda yang pentingnya asas ni? Asas maksudnya dia datang tanpa pertolongan orang. Betul ke tu? Maksudnya dia tidak boleh diterbitkan ni, ada atas ni. Tidak boleh diterbitkan daripada kuantiti fizik yang lain. Dia boleh berdiri seorang-seorang. Okey, dia tidak datang daripada kuantiti yang lain. Kita tengok kuantiti berikutnya, kuantiti terbitan. Okey, kalau terbitan dia dah terbit, nama terbit kan? Diterbitkan. Diterbitkan maksudnya mesti dia ada bahan-bahan mentah dia. Baru dia boleh terbitkan. Maksudnya dia mesti ambil yang asas tadi, dia gabung, keluarlah kuantiti terbitan. Jadi dia datang daripada kuantiti asas. Okey, itu kuantiti terbitan. Jadi contohnya kamu sudah baca, contoh banyaklah. Kuantiti terbitan ni sangat banyak. Ini contoh sahaja. 4 ini contoh sahaja. Kenapa kamu kata dia terbitan?
Kenapa? Contohnya isi padu ni namanya kuantiti terbitan. Mengapa? Sebab mau kira isi padu tuh ambil panjang dengan lebar. Okey, bagus. Sebab dia ambil, kalau mau kira isi padu, dia ambil beberapa operasi di darab, beberapa kuantiti didarabkan. Maknanya dia gabungkan. Okey, kalau asas tadi dia tidak begitu. Kan? Kalau kuantiti terbitan tu dia gabung daripada kuantiti-kuantiti asas. Okey, jadi isi padu betul bagus jawapan tu. Kalau isi padu dia adalah datang daripada panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Kalau bentuk kubus lah ataupun cuboid. Okey. Dia datang daripada panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Jadi kamu sebenarnya isi padu ni kalau unit dia biasanya kamu tulis contohnya cm kuasa 3 kan? Betul? Cm kuasa 3. Cm kuasa 3 itu sebenarnya dia datang daripada cm darab cm. Sebab tu ada 3 kali cm di atas tu. Ada kuasa 3 tu di atas tu. Ni di atas ni ada 3 ni maksudnya. Inilah membuktikan bahawasanya yang ini asas. Semua ni yang asas ni. cm tu asas. Bila digabungkan dengan operasi darab, maka dia jadilah kuantiti terbitan ataupun unit terbitan. Okey. Okey, saya tidak perlu detail. Yang lain kamu boleh tengok, boleh ni. Okey, aktiviti 1.1 ni ada sudah kamu download, kamu ada scan. Adakah anda menyekan sudah? Menyekan, betul guys istilah menyekan. Krik. Okay, Hafi kata ada. Okay, Hafi je yang buat ni. Yang lain tidak buat ke? Tak apa, saya faham Okay. Jadi kamu boleh try. Okay, kamu boleh tengok. Ini aktiviti apa benda ni aktiviti ni sebenarnya? Dia mahu kamu bincangkan kuantiti terbitan dalam sebutan kuantiti asas. Maksudnya yang ini semua kuantiti yang diberi sebelah kiri ni adalah kuantiti terbitan. Okey. Dia suruh kamu keluarkan yang asas-asasnya. Maksudnya kita boleh tahu daripada kuantiti terbitan ini apakah kuantiti asas yang terlibat di dalam dia. Jadi kita tengok contoh. Tak payahlah tengok contoh, teruslah kan. Okey, luas. Kalau luas kalau segi 4 kamu mesti apa rumus kalau mengira luas segi 4? Panjang darab lebar. Okey, panjang darab lebar. Okey, luas adalah panjang darab dengan lebar. Panjang darab dengan lebar. Okey, panjang darab lebar. Sebenarnya itulah yang dia tulis ni. L kuasa 2 ni, nampak ni L kuasa 2 ni. Ni L kuasa 2 ni. Panjang dengan lebar tu memiliki unit yang sama kan. Jadi dia buat kuasa 2 je lah. Maksudnya apa salahnya kalau kita buat L kuasa 2. Panjang dengan lebar tu unitnya sama je. So, contohnya kalau meter, panjang meter, lebar pun meter kan. Jadi dia pun buatlah begini. Ini adalah rumus dia. A adalah L kuasa 2. Jadi dalam sebutan kuantiti asas dia adalah kalau L kuasa 2 ni, L kuasa 2 maksudnya dia ada L darab dengan apa? Darab dengan L kan? L darab L kan? Betul? Betul L darab L. Ya juga. Ataupun kamu kata tadi panjang darab lebar. Tapi dalam fizik kita guna panjang dengan lebar tu satu perkataan sahaja yang sama, iaitu panjang. Lebar pun disebut panjang. Kalau panjang memang panjang lah. Kalau tinggi pun panjang juga. Dia benda yang sama. Okay. Jadi L darab L. Jadi sebutan. Okay, sebutan dalam unit asas. Ini adalah unit. Apa kita mau tulis ini? Unit dia sebutan dalam unit asas. Okay, unit asas panjang tadi meter. Disebabkan meter darab meter, sebab ada L darab L, jadi meter darab meter jadi meter
Kuasa 2. Kuasa 2. Senang je ni aktiviti ni. Okey, jadi saya boleh isi jawapan, kamu cek lah apa yang kamu sudah buat. Boleh? Acik ke? Ke macam mana? Boleh. Boleh. Macam mau cakap bla kan. Tapi boleh lah, mungkin saya kena positifkan. Okey, jadi L darab L. Jadi yang ini jadi M kuasa 3. Okey. Kalau ketepatan, ketepatan dia punya rumus dia bagi sudah di sini. Kamu pun sudah belajar dulu jisim. Ini bukan meter ni. Ini bukan meter, ini mass jisim. Ini rumus ni. Kalau ketepatan rumusnya jisim mass bahagi dengan V. V isi padu. Jadi jisim M mass. Jisim M ini adalah jisim. Jisim M. Isi padu tadi, di bawah per isi padu. Isi padu kita sudah ada tadi, iaitu L kuasa 3 ni. Kita masuk dalam sini. Jadi L kuasa 3 tu dia darab 3 kali lah. L darab L. Jadi M, jisim di atas tu M, bahagi dengan L kuasa 3. Jadi di sini kita mahu terbitkan rumus dia, kita mahu terbitkan dia punya unit. Simbol unit. Unit asas. Jadi macam mana? Apakah dia punya unit dia? Jisim apa unit? Apa unit SI bagi jisim yang dalam jadual tadi tu? Ada 3. Jisim. Kilogram. Jadi kilogram. Kilogram per. Kilogram itu adalah jisim yang di atas ini M. Jadi per L kuasa 3 sudah dapat tadi kan. L kuasa 3 unit dia adalah M. Meter. M kuasa 3 kan. Ya. M kuasa 3 saya kasih atas sikit lah. kg per M kuasa 3. Jadi kita boleh ubah ini. kg. M kuasa 3 kita naikkan ke atas. M kuasa 3 ni kita naikkan. Kita tidak mahu dia berada di bawah. Ini kamu sudah belajar di dalam matematik. M kuasa 3 kalau kita naikkan di atas bersamaan kedudukan dengan kg, dia akan jadi M kuasa berapa? Negatif 3. Bagus. Negatif 3. Jadi per tu tidak ada lah, sudah per. Tanda per tu kita kasih bangsuhkan, tidak ada. Itu cara menulis. Jadi macam ni lah kamu sebut kilometer per jam kan. Contohnya kilometer per jam ke. Jadi kalau kita tidak mahu guna per itu, perkataan per itu, kita boleh tulis kilometer jam negatif 1 di atas tu. Ada kuasa negatif 1 di atas J tu. Itu matematik tingkatan 2 kalau tak silap saya lah. Dalam tajuk laju dan pecutan. Yang ini saya tinggal. Yang ini kalau kamu sudah buat ini, saya akan post di grup WhatsApp. Nanti kamu semak sendiri. Saya tidak mahu pergi detail sangat yang ini. Mengisi jadual ni. Yang itu kamu boleh semak dengan jawapan kalau ataupun kamu semua orang sudah buat ke ni? Kalau semua sudah buat, saya tulis jawapan je di sini ni. Hantar je di grup juga. Hantar di grup je. Maknanya belum buat. Maknanya belum buat. Tak apalah. Tapi kamu cuba buat dulu baru saya post jawapan sana. Itu kuantiti asas, kuantiti terbitan. Jadi kita tahu sudah asas, kuantiti yang tidak boleh diterbitkan dari mana-mana kuantiti fizik yang lain. Kalau kuantiti terbitan, dia dikeluarkan ataupun diterbitkan daripada kuantiti asas. Ada definisi dalam buku teks, kamu boleh carilah. Yang seterusnya kamu kena tahu kuantiti skalar dengan kuantiti vektor. Ni kena tahu. Apa yang dikatakan skalar, apa yang dikatakan vektor.
Untuk perhatian, skalar. Skalar itu ada huruf R ni di sini Kalau kamu hilang perkataan kamu hilang huruf R di belakang tu, maknanya sudah berubah. Okey? Bila makna berubah, jawapan kamu salah lah kalau dia tanya jenis kuantiti Okey. Yang ini kuantiti skala. Okey, aktiviti dia ada di sini. Okey, aktiviti ni ada satu orang pakcik di sini kan. Mentor lah kan. Coach. Coach Tahir. Tu lagu Coach. Okay. Ada dua situasi. Yang pertama, dia suruh kamu berkumpul. Ada 4 orang lah. Ini kamu lah ni. Eril, Hafiz, Victoria. Lelaki bukan Victoria. Adika dengan satu lagi. Adik dia lah kali kan. Okay, jadi ini lepas tu dia suruh, bila dia, yang ini situasi pertama, dia suruh arahannya lari sejauh 50 meter. Maksudnya budak-budak ni lintang pukang lah, macam-macam arah kan. Okay, tidak ada arahan yang cakap arah ke mana ke itu kan. Dia cakap lari sejauh 50 meter. Budak-budak ni pun asalkan dapat 50 meter. Jadi dia tidak ada arah yang dibagi tahu. Okey. Situasi kedua, tengok. Lari sejauh 50 meter ke arah pokok itu. Masing-masing semua menuju ke arah pokok itu. Jadi ada beza ke tidak dua-dua ni? Ada. Dah kan? Ada. Okey. Jadi inilah situasi, inilah kita boleh kenal mana satu yang dipanggil kuantiti skalar dan yang bagaimana dipanggil kuantiti vektor. Jadi kita tengok di sini, kuantiti skalar ialah kuantiti fizik yang mempunyai magnitude sahaja, manakala kuantiti vektor ialah kuantiti fizik yang mempunyai magnitude dan arah. Kamu tengok situasi kedua ni. Arahannya lari sejauh 50 meter. Okey, ini dia panggil magnitude ni kan. 50 meter dipanggil magnitude. Dalam bahasa lebih mudah difahami, nilai lah. Ada nilai. 50 meter tu nilai. Okey, ke arah mana? Itu adalah arah. Jadi ada dua. Ada magnitude dan ada arah. Ini situasi inilah dia panggil kuantiti vektor. Ada magnitude dan ada arah. Berbeza dengan situasi yang pertama. Situasi yang pertama dia tidak bagi tahu arah. Dia hanya bagi tahu magnitude saja. Jadi dalam kes ini, ini berkaitan dengan kuantiti skalar. Okey. Kita tengok nanti lagi jelaslah contoh-contoh. Okey, tengok ni. Skala dengan vektor. Okey, skala. Okey, jarak. Kalau kita sebut jarak, jarak antara rumah Nur Akilah dengan kerusi saya ni adalah 200 meter. Contoh. Jadi dalam ayat saya tu ada arah kah? Tidak kan? Tidak. Jadi itulah kuantiti skalar. Sebab tu dia jatuh dalam kategori skalar. Kalau luas, luas rumah siapa? Nur Bilqis. Nur Bilqis. Luas. Luas rumah kamu adalah 800 meter persegi. Jadi itu adalah kuantiti skala. Sebab kita tidak tahu, kita tidak dalam luas dia tidak ada arah kan. Mana ada luas yang ada arah? Kan? Luas lah. Okey, tidak ada arah. Dan banyak lagi lah. Okey, suhu. Suhu. Cikgu, suhu termometer kan dia punya mercury tu kan dia naik ke atas, sepatutnya ada arah lah. Bukan begitu. Suhu, contohnya suhu kalau 37.5 darjah. 37.5 darjah Celsius kan suhu. Suhu sekadar suhu, dia tidak ada arah. Okey. Kalau vektor
Ni vektor ni. Vektor ini contoh-contohnya ada dalam sini. Sesaran. Ini yang dalam situasi tadi. Ni. Okey, situasi ini. Ini sesaran. Sesaran lebih kurang sama, lebih kurang serupa dengan maksud jarak. Yang ini jarak. Maksudnya yang ini, yang situasi pertama ni 50 meter ni adalah jarak. Tetapi dalam situasi kedua ni 50 meter ni adalah sesaran. Nilainya macam sama kan? Sama. Cuma bezanya dari segi mana satu kuantiti skala, mana satu kuantiti vektor. Itu je. Yang ni kenapa dinamakan sesaran? Sebab dia ada magnitude dan dia ada arah. Sesaran, sesar. Okey, sesaran. Okey, makin sunyi. Okey, tidak apa. Okey, jadi kita tengok latihan yang lain. Kamu boleh cuba bacalah. Okey, kita tengok latihan ini. 1.1. Sudah buat ke? Belum buat ke? Sedang buat ke? Tidak mahu buat ke? Macam mana? Belum. Okey, buat sekarang. Buat sekarang. Cari kertas kajang. Tulis tarikh. Tulis tarikh. Saya tunjuk contoh. Soalan tak perlu salin. Soalan tidak perlu salin. Buat. Saya tunjuk contoh. Tulis tarikh. Kita belajar macam tadika. Saya tunjuk contoh. Okey, mula-mula tulis tarikh 26. Tahu kan? Okey, lepas tu tulis tajuk latihan apa? Tulis bab dulu. Okey, bab 1. Okey, apa nama bab 1 tu? Pengukuran. Kamu boleh nampak ke skrin ni? Kalau tidak nampak, yell out Boleh juga. Okey, boleh Boleh. Okey, satu. Ya, kalau yang kelas yang hari minggu lepas tu, diorang sunyi je. Rupanya diorang makan nasi lemak. Ada yang makan nasi lemak di rumah masing-masing. Tapi tak apa, diorang jujur lah tingkatan 1 kan. Siap minta maaf lagi kan. Tapi tak apa, saya faham juga tu. Okey, 1.1 adalah kuantiti fizik. Buat begini ada tajuk bab berapa, lepas tu ada subtopik dia. Okey, lepas tu baru kamu buat latihan formatif 1.1. Ni saya shock sendiri je. Betul ke salah ni? Saya pun tidak ingat ni. Latihan formatif 1.1. Okey, MS muka surat. Bukan Mutiara Sains tu. Muka surat 9 buat begini. Biasakan diri kamu sehingga ke akhir tingkatan 5, bukan akhir hayat. Okey. Terus start nombor 1. Tak payah salin soalan. Terus tulis jawapan dia. Kalau dia ada A, 1A, buat 1A lah. Saya bincang terus ni. Jadi kerja yang kamu kena selesaikan kerja yang dibincangkan secara online. Okey, secara ini je lah. Tidak. Okey, jadi sebab itu saya kata kamu mesti baca awal-awal. Jadi apa yang dibincangkan pada waktu PDPR itulah tugasan dia. Maksudnya habis kelas, habis tugasan. Boleh kamu belajar benda lain. Gitu. Jadi tidak mahu ada kerja rumah. Kalau ada kerja rumah, kamu pun susah kan? Saya pun susah kena semak. Tapi bukanlah maksudnya saya malas, bukan. Maksudnya itulah waktu yang emas, waktu emas. Macam ikan emas, waktu berharga Okey. Okey, cuba tengok 1A.
Okay, nanti bila habis bincang ni, saya buka soalan lah. Mungkin ada kamu mahu tanya ke, ataupun apa-apalah nanti bila habis sudah dibincang. Kalau saya bagi 10 minit ni okey ke? Saya set masa dalam sini lah kan, 10 minit ni. Uh, 10 minit dari sekarang. Ada timing tu di situ tu kalau kamu ada, kalau skrin kamu cukup besar lah. Okay, sementara kamu buat tu, format untuk fizik ni saya akan cerita kemudian lah. Bila keadaan sudah settle lah. Maksudnya bila kamu sudah confirm subjek semua sekali, baru saya akan cerita lepas tu. Okay. Apa lagi sebelum terlupa? Nanti kalau saya ingat saya bagi tahulah lagi. Okay, fizik, kimia dengan bio ni dia ada format dia lah. Okay, format ataupun cara mau jawab itu Tapi itu pun saya akan cerita bila tiba masa yang sesuai nantilah. Okay. Okay, kalau ada soalan tentang kamu tidak faham ayat dia ke, tanya je kalau tidak keliru tentang ayat dia. Ataupun ada yang sudah siap, di sini ada yang sudah siap ke ni? Maknanya dia buat awal lagi. Orang lain makan nasi lemak, dia sudah siap. Ada ke? Tiada respon juga. Tidak apa. Lebih kurang 6 minit 45 saat lagi.
Dalam buku teks kamu tu dia ada video tentang kuantiti skala, kuantiti vektor itu. Pastikan kalau kamu mau faham apa kuantiti skala dengan vektor tu, scan lah ada kod dia tu, muka surat yang sama dengan muka surat latihan itu di atas. Tiga minit setengah lagi. Okay, kalau sudah satu, nombor dua. Lepas tu nombor dua, nombor tiga. Soalan ni macam panjang tapi jawapannya simple sahaja. Simple sahaja. Satu minit setengah. Kamu buat tu tak payahlah kamu hias-hias dulu maksudnya kalau mau buat corak-corak ke apa, warna ke apa, itu nanti kamu boleh adjust masa nanti. Okay, yang sekarang ni kita cuba selesaikan dulu yang apa tu, jawapan dia lah. Kurang dari 1 minit. Sorry. Okay, masa habis. Masa habis. Okay, baik. Okay, kita bincang jawapan dia. Boleh kita bincang jawapan dia? Boleh juga. Boleh. Boleh. Okay, nombor 1. Nyatakan kuantiti fizik yang diukur. Nyatakan kuantiti fizik yang diukur. Kalau kamu tidak boleh faham, baca lagi. Nyatakan kuantiti fizik yang boleh diukur. Okay, jawapan kamu apa? Meter. Meter.
Ada jawapan lain? Panjang ke cikgu? Panjang. Okey, bagus. Kena hati-hati dengan, saya guna pen warna lain lah. Kena hati-hati dengan maksud soalan itu. Selagi dia kata bukan unit. Kalau meter tu unit kan? Selagi dia kata selagi dia tidak kata unit, maka jangan tulis jawapan unit meter ke M ke Jadi jawapannya di sini panjang. Okey, panjang. Orang itu sedang mengukur ketinggian kan? Tapi dalam fizik kita guna satu je perkataan, iaitu panjang. Samalah panjang ketinggian. Okey. Tu je jawapan dia. Oh, sorry. Ini soalan 1A. Okey. 1B. Apakah unit asas, simbol unit, magnitude kuantiti fizik dan simbol kuantiti fizik? Banyak ni dalam satu soalan tu. Okey, yang pertama, apakah unit asas? L. Meter. Tengok, pening. Itu yang saya kata tadi tu. Kamu pasti 100% akan keliru. Okey. Jadi betul lah saya punya firasat tu Okey. Jadi tahniah untuk saya lah. Okey, yang pertama perkataan unit. Kalau unit apa? Unit. Kalau panjang, apa unit M. asas dia? M. Kalau M, simbol unit. Jadi kena hati-hati. Jawapannya ejaan penuh. Meter. Meter. Jadi unit asas, saya buat setiap satu tu saya buat satu jawapan. Jadi unit asas adalah meter. Ejaan penuh, meter. Kalau sentimeter, betulkah sentimeter? Ni kalau ada orang buat sentimeter, betulkah? Kalau dalam soalan tu kan, dalam soalan tu diukur tinggi dia 1.65 meter kan. Contohlah dalam soalan tu dia tulis cm. Jadi jawapan kamu pun sentimeter. Betulkah jawapan kamu sentimeter? Betul. Jawapannya betul. Siapa yang kata betul memang salah. Sebab dia kata unit asas. Asas maksudnya tidak ada imbuhan senti. Tidak ada imbuhan senti. Jawapannya masih meter. Jadi buat catatan. Buat catatan. Okey. Jadi unit asas dia mesti meter. Tak boleh sentimeter, tak boleh kilometer. Walaupun ada perkataan meter, tak boleh ada kilometer, sentimeter, milimeter. Dia mesti meter sebab dia mau unit asas. Unit asas. Okey, yang kedua simbol unit. Okey, kalau simbol unit macam tadi, ada jawapan yang betul sudah saya dengar tadi tu. Simbol dia adalah M. M. Baru betul. Magnitude. Okey, magnitude. Magnitude kuantiti fizik. Okey, apa magnitude dia? 1.65. Okey, 1.65. Last sekali, simbol kuantiti ni jawapan yang Ariel tadi tu. Kamu cakap apa tadi? Yang awal tadi. L. L tu hati-hati. Dalam buku kamu dia buat L. Kalau kamu buat begini, ini maknanya nombor 1. Dia ada serong sikit, dia ada ekor dia sikit di atas dengan di bawah. Okey? Kalau begini maksudnya 1. Kalau begini maksudnya slash ataupun per. Okey? Dia kena hati-hati dengan penulisan kamu. Jadi L itu simbol kuantiti Okey, habis. Kalau siapa betul tanda je right. Okey, 2A. Okey, 2A.
Apakah perbezaan? Ini perbezaan kuantiti skalar dengan vektor. Ini sudah dibincang tadi. Jadi kuantiti skalar mempunyai magnitud saja. okey, kuantiti skalar ialah buat ayat canggih ayat penuh sikit ialah kuantiti yang mempunyai, saya guna perkataan ada lah kan, lebih ringkas jimat ing ada magnitude saja. Okay. Tetapi ataupun manakala manakala kuantiti vektor mempunyai ataupun ada Magnitude dan arah. magnitud dan arah. Okey, kuantiti vektor ialah kuantiti yang ada magnitude dan arah. Magnitude bukan magnitude. Tude dan arah. Okey. Okey, yang ke B, 2B, kenal pasti. Okey, kita kena tengok situasi. Ini soalan kebat lah ni. Kamu kena tengok situasi dan baca soalan dia mahu apa. Kenal pasti kuantiti skalar dan kuantiti vektor yang terlibat dalam situasi itu. Okey, jadi boleh buat dalam jadual. Kalau dalam fizik kamu nanti bila sudah sampai masanya nanti saya akan terangkan benda yang samalah. Jadi dalam kes kita boleh buat jadual. Okey, buat jadual. Lepas tu pecahlah kepada 2 kolom Okey, kuantiti vektor di sini kuantiti skala dulu. Skala kuantiti vektor. Okey, jawapan kamu untuk skala apa? Masa. Wah, Adika ada video. 333 km. Jap. Pening aku ni, kejap. Okey. Ulang balik Ulang balik apa? Kuantiti skala? Laju. Okey, dia mahu simple je jawapan dia. Magnitude tak payah salin. Dia mahu dia punya perkataan dia je, satu perkataan je setiap satu jawapan tu. Jadi yang pertama laju, betul. Saya dengar tadi ada laju. Apa lagi? Jarak. Okey, ada jarak. Dia bagi tahu ada jarak. Malaysia. Apa tu saya tidak dengar. Masa. Okey, masa. Skala adalah masa. Lagi? Itu je. Tengok, ada lagi satu. Tapi bukan skala. Vektor. Okey. Kalau vektor ada satu je kan, iaitu pecutan. Okey, pecutan. Okey, saya tanya, dalam kita bincang ni, saya tanyalah kamu kan, kenapa pecutan dia panggil tak apalah, saya save lah soalan tu. Kita habiskan bincang dulu. Okey. Yang ketiga. Tidak ada A. Yang ketiga sama juga, kamu buat dalam bentuk jadual. Okey, jadi dalam bentuk apa-apa pun yang penting boleh dibaca. Tidak jadual. Okey, yang di sini tulislah asas. Okey, sekarang dia tanya asas dengan terbitan Asas dengan kuantiti terbitan. Tobi tu kawan pada Madara tu salah ni. Terbitan. Okey, kuantiti asas. Jawapan
Hello. Hello. Oh, ada angkat tangan. Sorry. Sekejap. Apa maksud angkat tangan tu? Salah tengok kali kan? Okey, kuantiti asas. Dalam cerita itu apakah kuantiti asasnya? 1.5 meter. Okey, 1.5 meter. Itu dipanggil apa? Dia mau nama je. Kalau kamu tulis nama dia. 1.5 meter itu adalah panjang kan? Okey, panjang. Okey, panjang adalah asas. Lagi apa lagi yang asas? Ada lagi ke dalam tu? Seketul batu unit yang sebetul katu pula. Seketul batu unit yang berjisim. Jisim bagus. Jisim. Jisim. Cikgu, tadi cikgu kata kalau asas tu kg, kenapa jisim tu gram? Tidak semestinya. Dalam soalan dia hanya mahu kamu kenal pasti sahaja dia punya perkataan jisim itu. Bukan dia tanya unit. Dia tanya kuantiti apa, nama kuantiti tu Okey, jisim lagi. Apa lagi? Ada lagi. Kalau yang air cikgu. Kalau yang air tu apa? Kalau air tu 500 ml. Itu apa 500 ml? Itu adalah isi padu. Bagus. Jadi isi padu mana satu masuk? Kuantiti terbitan. Okey, terbitan. Bagus. Yang ni kita masuk isi padu. Okey. Cuba kamu baca perenggan yang pertama. Bukan dalam kotak biru tu. Perenggan pertama ayat dia tu. Rina dan tu. Ada satu lagi tertinggal dalam tu. Cuba kamu tengok. Kamu perasan ada satu lagi. Masa ke cikgu? Okey. Masa bagus. Ada masa. Jangan kamu terpedaya dalam kotak biru sahaja. Di luar kotak biru tu pun ada ayat dia kan. 30 minit tu. Itu adalah masa Okey, ada satu lagi rupanya. Yang mana? Ada satu lagi. Poin yang paling akhir sekali dalam kotak tu. Kain khemah berukuran 7.2 meter persegi. Apa itu meter persegi? Meter kuasa 2. Okey, bagus. Luas. Jadi kita kena pandai tengok. Kita tengok unit saja pun kita sudah tahu dia punya jenis kuantiti apa. Tengok unit dia pun kita sudah tahu. Okey. Jadi jawapan kita ada 5. Iaitu 4 di bahagian asas. Okey, 4 ada yang bahagian asas dan 1 jawapan di bahagian kuantiti terbitan. Ada yang tertinggal tiada kan? Cikgu, luas bukan di terbitan. Sorry. Testing. Okey, luas. Okey, luas adalah terbitan. Bagus maksudnya kamu sudah faham. Baguslah. Okey. Aduh lah. Okey. Jadi boleh ingat kuantiti asas, kuantiti terbitan banyak tidak terhitung lah. Tapi kuantiti asas ada berapa? 7. Kuantiti asas setakat ini hari ini ada 7 lah. Kuantiti terbitan lebih banyak daripada 7. Okey. Apa-apa kuantiti yang melibatkan rumus, ada rumus sahaja, maka kuantiti itu adalah kuantiti asas ke terbitan? Terbitan. Jadi itu kamu boleh buat juga kamu punya catatan lah. Kalau kuantiti itu dia ada rumus, macam isi padu, dia ada rumus dia, panjang, darab lebar, darab tinggi. Maka isi padu dia panggil terbitan yang kita bincang tadi. Jadi apa-apalah yang ada rumus, maka dia tidak boleh jadi asas. Dia mesti jadi terbitan. Okey? Okey, jadi di sini ada yang kamu tidak faham. Saya buka soalan lebih kurang 7 minit lebih sebelum kita habis ni.
Ada? Um, Kalau ada, kalau malu pun boleh, kamu boleh chat saya lah nanti. Okay. Tapi kalau ada soalan yang tentang hari ni punya topik ni, tanya di sini pun boleh supaya orang lain tahu. Magnitude tu cikgu. Apa dia? Magnitude. Oh, magnitude. Apa itu magnitude? Iya. Okay, magnitude tu dalam bahasa sains je. Dalam bahasa standard, bahasa yang kita pakai biasanya nilai. Contohnya yang tadi, kalau kita tengok gambar yang ni, masa diukur latihan tu, ukur tinggi budak tu kan. Ini 1.65 ni dia panggil magnitude. Nombor ini, angka 1.65. Itu namanya magnitude. Kalau meter di belakang M ini dia panggil simbol unit meter. Sebab dia punya singkatan kan. Singkatan maksudnya simbol unit. Kalau unit, dia eja penuh. Meter. Ini dia panggil unit. Ini dia panggil unit. Kalau M ini adalah meter juga, tapi dia sudah disingkatkan. Jadi dia panggil simbol unit. Kalau magnitude itu sekadar dia punya nilai. Contohnya kamu punya apa? Kamu punya berat badan kamu kan, Farah. Kamu kan slim kan, contohnya 49 kilogram kan. Jadi 49 tu sorry maksudnya slim tu maksudnya apa ni? Rezeki lah kan. Maknanya 49 tu adalah magnitude. Ketawa lah Victoria. Victoria kasih mute kamu punya mikrofon kalau mau ketawa. Jadi 49 kilogram contohnya. 49 ini magnitude. Magnitude maksudnya nilai. Nilai angka lah. Digit angka gitu. Okay. Soalan. Okay. Ariel tanya. Angkat tangan tu kenapa? Oh, pergi tandas. Tertekan cikgu, sorry cikgu. Oh, tertekan. Jangan stres-stres. Biasa-biasa je ni. Okay. Tu je, ada lagi. Okay, Hafiz angkat tangan lagi. Ada soalan? Hafiz angkat tangan tu kan? Ke kamu angkat tangan yang bila bertembung dua kereta tu angkat tangan? Assalamualaikum. Saya pun angkat tangan lah kan? Okay, tiada soalan. Okay, ada yang tidak faham? Kalau di sini ni maknanya kalau saya menilai kamu punya PBD, tahap penguasaan kamu tu, kalau kamu boleh buat apa mengikut, boleh salin balik ataupun boleh menyelesaikan macam yang saya buat ni, jawapan semua betul ni, maka saya boleh menilai lah kamu. Macam tadi ada yang tanya kan, kalau ada yang tanya, jadi bila saya jawab dia pun faham sudah. Bila dia faham sudah, saya boleh menilai. Itu tujuan kalau macam PDPR sekarang ni lah. Cara-cara untuk cikgu menilai sama ada secara lisan, maknanya tanyalah, ataupun kamu boleh ikut apa yang saya bincang dalam ni lah. Begitu. Okay, jadi kalau kamu boleh selesaikan yang kita sudah bincang, kamu boleh selesaikan dengan tidak ada salah, okay, maka saya boleh menilai ataupun mentaksir, memberi penilaian lah pada kamu kan, dengan sempurna lah. Maksudnya penilaian itu mungkin bagus lah. Begitu. Okay. Jadi ada soalan lagi? Kalau tidak ada, kita berpisah di sini ke macam mana? Tiada cikgu. Okay, tidak ada Okay, kalau tidak, sekejap. Yang belum respon lagi di sini ni setakat ini, Bilqis sudah tadi Nur Akilah. Okay. Akilah, pemikir perempuan. Wah, hebat nama dia. Okay, tiada. Ucapan terakhir. Hafiz mau bagi ucapan terakhir. Dipersilakan. Tepuk tangan. Okay. Saya bagi ucapan terakhir saya. Okay, jangan putus asa. Segala yang kamu kalau macam saya dulu,
saya kami ambil fizik pun bukan sebab kami minat apa, kami diagihkan. Macam sebiji macam situasi kamu. Kami diagihkan dan kami cuba dululah. Maknanya kalau sampai tahap kamu stres, tidak mau bercakap dengan orang kan, ataupun tidak mau pergi sekolah, maka maksudnya kamu bolehlah fikir balik, mungkin boleh tukar ke package yang lain. Tapi setakat ini kalau kamu stres biasa-biasa, cuba dulu. Sebab tu Cikgu Siti kata belum cuba belum tahu. Dia ada bagi nasihat hari tu. Dia kata cuba dulu, kita tengok dulu macam mana 2-3 bulan ni. Kita cuba. Sebab kalau belum cuba belum tahulah. Okay. Sebab segala pemilihan untuk kamu masuk kelas ataupun package A atau B tu bukan dibuat semata-mata tengok apa, main hentam saja kan. Kami buat itu adalah mengikut pendapat unit bimbingan dan kaunseling dan keperluan semasa. Maksudnya dari segi markah exam ambil kira, dari segi kerja sekarang kena ambil kira, dari segi sasiah, rekod sasiah yang dipegang oleh unit bimbingan kaunseling yang UBK pegang, rekod sasiah kamu, setiap pelajar tu ada rekod sasiah dia pun diambil kira. Jadi kesemua aspek-aspek ini mesti diambil kira untuk menentukan kamu di package yang mana. Bukan sembarangan buat, okey budak ni masuk sini, okey budak ni tak payah datang sekolah, okey budak ni kena duduk di rumah, jangan datang-datang. Bukan begitu, tidak boleh buat begitu. Pendapat cikgu-cikgu pun kena ambil kira. Macam hari tu dalam mesyuarat pun kena minta pendapat budak ni macam mana, tahun lepasnya macam mana, 2 tahun lepas budak ni macam mana. Jadi semua aspek itu sudah diambil kira, begitu. Tapi itu yang saya cakap tadi, kalau sampai kamu stres, kamu tidak mau makan, tidak mau minum, sampai perut pun hilang, kan, jadi mungkin boleh dibincang baliklah. Maknanya kamu mesti bersungguh-sungguh. Sebab tu saya nasihat pada beberapa orang yang tanya, kalau betul kamu tidak mahu terlibat dalam fizik, biokimia dan sebagainya ni, bolehlah bincang balik dengan penolong kanan 1 bersama ibu bapa. Kalau ada ibu bapa pentadbir sekolah lebih yakin. Lebih yakin. Okay. Jadi itu adalah ucapan terakhir untuk hari ni, bukan untuk minggu ni bukan untuk tahun ni, untuk minggu ni lah kan. Okay, jadi itu sahaja. Jadi saya rasa saya boleh stop sini Boleh Boleh. Okay, jadi itu je. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama.